Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Farsha dari Kolej Tingkatan 6 SMK Astana. Saya ingin bertanya kepada Datuk Seri Pakcik Anwar pun tak apa. Ya. Daddy boleh Daddy? Okey. Teruskan. Soalan. Teruskan, hebat saya. Saya ingin bertanyakan tentang accessibility dalam sumber pelajaran. Terutamanya dalam internet. Seperti yang kita tahu, pembelajaran di sekolah seiring kemajuannya seiring dengan teknologi. So Internet access lah. Internet access. Connectivity, yes. Ya. Jadi kami di sekolah Sekolah mana sekali lagi? SNK Astana. Alright. Okey, di kadang-kadang kalau nak buat assignment ke apa, perlu pergi ke blok-blok pembelajaran sebab Blok lelaki ke blok perempuan? blok pembelajaran, bukan blok asrama. Kiranya capaian internet tu tak sampai ke blok asrama. Yeah. Jadi kami ingin bertanya kepada Datuk Seri, bagaimana kerajaan ingin mencari inisiatif supaya dapat menyelesaikan masalah ini. Baik. Terima kasih. Baik. Okey, soalan satu. Alright. Yang soalan dua, silakan. Kita tengok. Okey, daripada sana, tuan. Okey, itu dia soalan yang kedua daripada Cik Adik Barnis kita. Silakan. Selamat petang kepada Datuk Seri. Nama saya Tang Chuyan dari College Pride University Astana. Di sini bolehkan saya bertanya soalan kepada Datuk Seri? Silakan, teruskan. Soalan saya ialah bagaimanakah peranan media sosial dalam mempengaruhi politik semasa dan bagaimana kami sebagai generasi muda dapat membenarkan dengan lebih baik. Baik. Itu Okey, dia. soalan pertama tadi tentang Internet. internet Datuk Seri. access, ya. Ya, betul. Memang betul ada masalah sekarang, ya. Dan sebab itu saya sebut tadi Elon Musk. Satu, rencana jangka panjang ada DNB, ada 5G. Itu rencana jangka panjang. Sebelum akhir tahun ini, kerajaan mensasarkan 80% akses. Tetapi saya tidak yakin sebab mungkin tak termasuk ke Sungai Lembing, ataupun di Lipis, ataupun di Manik Urai. Jadi sebab itu ada kaitan dengan Elon Musk. Starlink. Elon Musk ada 3. Tesla, electric vehicle. Starlink, iaitu internet, apa dia panggil, kemudahan machine, kemudahan untuk accessibility ke internet. Yang pertama saya hantar ke universiti di UiTM di Negeri Sembilan. Dia satu kecil begitu, dia pasang atas bumbung dan dia boleh cover satu dewan. Ya. Dan saya bercakap dengan Elon Musk, terus kita order 40 dan kerana itu saja yang ada, tapi bila kerana dia bincang dengan kita, dia kata okey, kita boleh order lagi. Jadi kita sekarang ni dah order 40. Kita ni hantar ke sekolah-sekolah, ya, sekolah tingkatan 6, college-college untuk internet access. Kerana ini sudah menjadi keperluan macam buku teks lah. Ya. Betul. Jadi sebab itu dia panggil itu Starlink. Kita baru ada 40, kita dah order lagi 100, 140, tapi kita perlu puluh ribu sekarang ni. Jadi perencanaan kita yang mana tak boleh di cover oleh 5G, kita akan gunakan ini kemudahan kecil ini. Ya, dia letak atas bumbung dan boleh cover, insya-Allah. Itu satu. Keduanya, Suyan tanya mengenai medsos. Betul. Media sosial ini ada peranan. Ini teknologi baru. Kita manfaatkan. Sebab tu saya kata, kita guna fikir. Sebab kadang-kadang banyak penipuan. Umpamanya ada Tok Guru bagi ucapan. Oh, nampak Tok Guru pakai serban, pakai jubah. Kita pun kagum. Dia bercakap 1 minit. Siapa yang sokong parti saya, Allah restui. Siapa tak sokong, ini jadi musuh Allah.
Kalau orang yang tak berfikir, oh dia kata Tok Guru kata betul. Sebab itu kita kena cek betul tidak. Ya. Ada satu lagi kenyataan. Anwar selaku Perdana Menteri zalim dan menindas dan menganaktirikan negeri-negeri pembangkang termasuk Terengganu, Kelantan, Perlis dan Kedah. Itu kenyataan. Dah anak muda baca ni marah, zalim Anwar ni. Kita semak. Sebab tu kita kena semak. Ini cerita 1 minit, kita hukum orang. Orang cakap tu menipu, orang yang dengar ini tertipu. Sebab itu kita semak. Semak rupanya saya dah jawab di Parlimen Belanjawan Negara. Bahawa di bawah pentadbiran kerajaan Madani ini, peruntukan untuk Kelantan, Terengganu, Perlis dan Kedah lebih tinggi. Paling tinggi dalam sejarah dan lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya semasa mereka memerintah. Itu fakta. Tetapi kalau yang percaya, terus percaya, naik motor, bawa bendera, marah saya. Itu sebab saya kata medsos ini penting. Yes, penting. Tetapi yang pentingnya melatih pengguna. Melatih anak-anak supaya memanfaatkan kemudahan yang diberi. Seperti mana juga komputer. Bila mula komputer diperkenalkan, ramai juga ustaz-ustaz, termasuk masa saya jadi ahli Parlimen Permata Ampau, oh dia kata ini bahaya ni, banyak yang lucah, pornografi boleh masuk. Jadi saya kata macam mana nak yakinkan? Saya bawa komputer, ada majlis di masjid, sebelum Jumaat, saya pasang, saya tanya, Tuan Imam, nak ayat mengenai apa? Dia kata mengenai adli, keadilan. Okey. Saya cari Google, tekan, keluar. Puluhan ayat mengenai adil keadilan. Inna Allah ya'muru bil adl wal ihsan. Dia kata ini. Jadi kita kata, kemudahan ini bagaimana kita nak gunakan? Kita boleh gunakan untuk meningkat ilmu kita. Kita boleh menggunakan untuk merusakkan dan rendah akal budi kita. Jadi samalah ke medsos. Ya, ini keperluan yang sangat penting. Kerana kita dapat melihat perkembangan secara pantas. Tetapi kalau kita tidak membaca, ia tidak membantu, saudara. Percayalah, tidak ada ilmu yang boleh dikuasai dengan 1-2 minit. Rasulullah SAW melatih kumpulan awal para sahabat itu bertahun-tahun. Bukan dengan 1 ayat, 1 huruf. Tidak. Kita harus baca. Apa? Muzammil, Mudaththir, ya awal. Qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir. Bangun daripada kealpaan. Ada kaitan dengan soalan medsos ini. Bangun daripada qum fa'anzir, dari tidur kamu, dari leka kamu, daripada lalai kamu. Bangun. Bangun untuk apa? Untuk pencerahan. Maknanya, tahu bahawa kebesaran itu warabbaka fakabbir. Allah yang maha besar. Kemudian, kalau betul kita aku Allah itu maha besar, maka bersihkan. Wa thiyabaka fatahhir. Bersihkan. Bersihkan diri kita, bersihkan jiwa kita, hati nurani kita. Bagaimana bersihkan kalau kita tak tahu? Ini cabaran bagi anak-anak muda. Medsos penting? Yes. Critical? Yes. Tetapi gunakan, manfaatkan untuk menilai dan membaca. Tidak hanya terpukau, tertipu dengan 1-2 perkataan. Saya dengar semalam kawan forward satu TikTok kata, negara kita sedang menghadapi dan akan menempuh kehancuran. Saya kata, mana? Terhancur kat mana? Rupanya dia gunakan ini sebagai guna TikTok, guna untuk menghasut. Hancur di mana? Yang hampir hancur itu dulu, yang kita selamatkan sekarang. Tetapi kalau tidak membaca, tidak menyemak, tidak menyaring, orang kata qala Allah ataupun qala Rasulullah SAW, hadis. Itu sebab kita tanya hadis mana? Riwayat siapa? Sahih Bukhari, Muslim,
Sanad dia di mana kan? Dalam Islam dilatih begitu. Dia kalau Quran jelaslah surah apa, ayat apa kita tahu. Tak petikan. Dan hadis ni kerana banyak hadis-hadis yang kadang-kadang direka pakai sembrono. Jadi kita boleh tanya, itu latihan. Kalau dalam Islam itu sangat istimewa. Kerana melatih kita dalam hadis itu sahih atau tidak. Siapa perawi dia? Mana sanad dia? Dia tanya. Dia tak ada salah kita tanya. Kalau ustaz ajar kita, ustaz, hadis ni dari mana ustaz? Oh, dari Bukhari. Okey. Mana dia? Okey. Itu memang diasuh sebagai tradisi ilmu atau dikatakan tradisi akliyah. Menggunakan akal walaupun merujuk kepada kitab. Terima kasih. Baik, itu dia. Kalau kita sebenarnya terima satu-satu berita, terutama sekali dalam media sosial, jangan terus percaya, jangan terus mengiyakan. Kita kena nilai dahulu dan juga dengan ilmu yang kita ada, itu yang perlu kita lakukan. Anak-anak muda sekalian, inilah yang perlu anda, kita semua nilaikan mana yang baik dan juga mana yang boleh kita percayai dan juga kita sebarkan. Kerana media sosial satu platform yang sangat cepat dan juga pantas untuk sampai. Jadi kita gunakan sebaik mungkin. Betul tak Dr. Sri? Betul. Baik, jadi kita teruskan lagi untuk soalan yang berikutnya daripada anak muda kita. Ramai ni Dr. Sri. Ramai nak ni bertanya kan ni? Okey, Hafiz, nampak kat tanah Hafiz, silakan. Apa tugas kita? Ya. Nampaknya dia memilih si gadis manis lagi. Silakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Waalaikumsalam. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Okey, nama saya Lida Bani binti Rozman dari Kolej Politek Mara Kuantan. So, saya ingin mengajukan satu pernyataan kepada Yang Berhormat Datuk Seri. Dalam situasi ekonomi kini, pemain industri menghadapi banyak cabaran dalam perniagaan. So, dalam masa yang sama, graduan dari instansi pendidikan juga perlu diberikan peluang dalam sektor pekerjaan. So, maksud saya kat sini, ekonomi kita akan meningkat. So, adakah peluang pekerjaan semakin luas? Apakah strategi kerajaan untuk mengembangi situasi ini? Terima kasih. Okey, kita bagi satu lagi Akmal untuk dua soalan. Soalan yang kedua, kita kumpulkan Hafiz, sila, dua Hafiz. soalan. Ya, di mana Hafiz? Okey, silakan. Assalamualaikum Datuk Seri, saya Amirul, student Giat Mara Kuantan. Okey, saya ada satu je soalan hari ini. Soalan saya, adakah graduan TVET seperti kami bakal bergelar graduan, betul? Adakah graduan TVET berpeluang untuk mendapat tajaan pengajian ke luar negara walaupun tanpa transkrip seperti pelajar akademik? Itu saja. Okey, Akmal, kita Baik, bagi. itu dia. Dua soalan Datuk Seri. Saya rasa tadi pun Datuk Seri ada kongsikan dengan Elon Musk, Tesla. Mungkin juga ada perancangan lain yang boleh kita berikan peluang pekerjaan kepada anak muda kita, belia-belia kita ni Datuk Seri. Dia peluang pekerjaan ni ada kaitan dengan kegiatan ekonomi. Baik. Kalau pelaburan bertambah, industri bertambah, kilang expand, umpamanya. Saya panggil syarikat-syarikat jemput yang ada di Malaysia. Bincang dengan mereka, bagi kemudahan dia nak, insentif yang perlu, kemudian dari 10-15 syarikat besar Jepun yang memang sedia ada, setuju untuk kembangkan tahun ini, mulai tahun ini 28 bilion ringgit program expansion industri mereka. Sebab apa saya perlukan ini? Sebab saya nak anak-anak yang lulusan TVET, lulusan universiti, lulusan college, lulusan Giat Mara mendapat peluang pekerjaan. Jadi kalau tanya saya, apa dia angka-angka pertumbuhan ekonomi? Kalau suku tahun pertama, pertumbuhan negara Malaysia di antara paling tinggi di ASEAN. Lebih tinggi dari negara China, Vietnam, Singapura dan Indonesia. Inflasi kita menurun. Walaupun ada beberapa barang keperluan masih tinggi. Sebab itu kita tekankan rahmah. Kadar pengangguran turun. Baik. Tapi masih ada yang menganggur. Sebab itu angka-angka ni jangan mengelirukan. Ya. Dia pengangguran kata 3% begitulah. Tak ingat saya, 3% lebih kurang. Tapi bagi yang menganggur itu dia tak kira angka. Dia ada masalah tanggungjawab kepada keluarga. Jadi kita kena cari jalan menyelesaikan. Tapi angka-angka ini meyakinkan. Dan sekarang bila pelaburan
datang dengan begitu menarik. Ya, saya sebut dari China, Geely, dari Arab Saudi, dari Amerika, itu dah mula memberi perhatian kepada Malaysia. Ya, ini akan memberi peluang pekerjaan. Kalau tanya saya, peluang pekerjaan bagi anak-anak muda yang sekarang sedang melalui latihan itu lebih meyakinkan. Tujuan saya sekarang nak meningkatkan keupayaan dia supaya gaji lebih baik daripada dulu. Itu matlamat kita dalam kerajaan. Baik. Yang kedua soal yang disebut cabaran industri. Kita bagi pendekanan sekarang lain, ya, teknologi makanan yang disebut food security tapi dalam bidang teknologi makanan. Dan saya umpamanya bulan lalu di Kedah kita sediakan 3 bilion ringgit prasarana untuk pesawah padi. Kerana pesawah padi itu di kalangan yang miskin. Ada tak ibu bapa yang jadi pesawah di sini? Ada angkat tangan? Tak ramai ya. Bang sawah tak ramai. Oh, tak kurang ya. Baik. Jadi dan ramai yang miskin. Jadi saya luluskan 3,000 juta ringgit. Mengapa? Kerana kita nak tingkat pendapatan dia. 5 musim 2 tahun. Sekarang 1 musim 1 tahun. Kita nak 5 musim 2 tahun. Jadi pendapatan dia akan melonjak naik. Itu di antara langkah-langkah teknologi, ya, bukan saja industri dalam arti kata terbatas. Soalan kedua, Mirul, Kiat Mara. Soal TVET. Saya katakan keutamaan sekarang di TVET. Dan menurut Geely, dia nak ambil 300 lulusan kejuruteraan universiti dan lulusan TVET yang dibawa ke universiti Geely di negara China untuk dilatih tambahan. Dan kita tidak menghalang sama sekali. Dan kita iktiraf kelulusan TVET itu, dan tak benar kalau kata-kata tak iktiraf. Tetapi kategorinya ikut TVET. Jadi kalau ada keperluan, umpamanya tajaan dalam bidang tertentu yang tidak ada keupayaan dalam negara, kalau dilatih di luar negara China ataupun di Arab atau di Amerika atau Europe, saya tidak ada masalah, kita boleh hantar. Nanti Ashraf Wajidi akan mula program itu di kalangan yang di bawah pengendalian MARA, kita akan cuba hantar. Ya. Tetapi kalau pekat sekarang, kita tak fikir terlalu mendesak kerana kita nak bawa kemahiran dan kepakaran itu melatih jumlah yang lebih ramai. Terima kasih. Baik, itu dia. Dan kita pasti juga kita lihat untuk peluang melanjutkan pengajian bagi graduan TVET ini sangat luas ketika ini dalam dan juga ke peringkat luar negara. Dan Datuk Seri, kalau kita lihat sebenarnya daripada food track ataupun daripada graduan-graduan TVET sendiri, ramai yang dah pun sama belajar ke luar negara dan juga kembali semula menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara kita. Dan apa kata kita teruskan lagi Datuk Seri? Untuk soalan yang berikutnya, Datuk silakan. Seri, kita bagi 2 lagi last. Baik, soalan okey, silakan. 2 yang terakhir. Cik Faris kita silakan. Nampak Cik Faris tu. Yang depan, silakan. Silakan. Assalamualaikum dan salam Madani. Nama saya Muhammad Aklan Hafiz bin Muhammad Syukri, pelajar tingkatan 6 Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Abu Bakar, Sekolah Kluster Kecemerlangan. Saya ingin mengajukan soalan kepada Datuk Seri. Sebelum ni saya pernah dengar bahawa Datuk Seri mempunyai pengalaman yang begitu luas sebagai seorang aktivis muda. Oleh itu, soalan saya, bolehkah Datuk Seri sendiri kongsikan sedikit sebanyak pengalaman tersebut dan bagaimana melalui pengalaman sebagai seorang aktivis muda, perkara tersebut dapat memberikan kesedaran kepada isu sosial masyarakat yang akhirnya dapat menjadikan Datuk Seri sendiri pemimpin negara yang mampu membina persekitaran yang inklusif, harmoni dan bermaruah. Itu sahaja. Okey, Cik Faris, satu lagi Cik Faris, silakan. Oh, di belakang silakan. Okey, sila. Teruskan Last dengan sekali soalan adik-adik anda. memang ramai sebenarnya Akmal tapi kita bagi last ni. Silakan. Betul. Sebab masa mencemburui kita. Sejahtera Datuk Seri. Silakan. Saya Lopez dari KKTM Kuantan. KKTM Kuantan, baik. Teruskan. Saya berasal dari Sarawak tapi study kat sini. Okey, so soalannya. Bagaimana Datuk Seri melihat potensi graduan TVET MARA ini dapat dipertingkatkan dengan penglibatan industri seperti industri Tesla?
khususnya dalam ekonomi pembuatan. Adakah industri ini menyambut baik usaha ini? Baik. Baik, itu soalannya. Okey, silakan. Boleh tambah dua lagi tak apa, okey. Saya Okey. jawab sekali. Okey, kita tambah lagi. Silakan. Di depan ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Izzat, Presiden Majlis Perwakilan Pelajar Kolej Kemahiran Tinggi Mara Kuantan. Okay. Ini lebih kepada luahan dan permintaan daripada pelajar lah. Datuk Seri, buat pengetahuan Datuk Seri, kami pelajar TVET diploma diberi allowance 300 bulan. Jadi walau bagaimanapun kami dapati akibat daripada peningkatan kos sara hidup, allowance tersebut tidak cukup. RM10 sehari, 2 kali makan pun tak cukup. Okey. Oleh sebab itu, saya mewakili suara pelajar-pelajar ingin meminta jasa baik dan budi bicara daripada Datuk Seri untuk mengkaji semula allowance tersebut. Terima kasih. Okey, daripada Presiden kita. Okey, one more question, Datuk Seri. Kita bagi satu. Okey, silakan. Okey. Okeylah, insyaAllah banyak persoalan-persoalan akan terukai. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Muhammad Ikhlas Ilyas daripada Kolej Politek Mara, Kuantan. Ilyas. Saya ikhlas, Datuk Seri. Ikhlas. Saya mengidolakan Datuk Seri daripada usia saya di bangku sekolah rendah lagi. Dan saya sangat meminati Datuk Seri. Soalan saya kepada Datuk Seri, Fahmi Reza merupakan salah seorang aktivis politik yang tersohor di Malaysia. Beliau telah membuat jelajah dari negeri ke negeri semasa musim pilihan raya umum yang lepas. Beliau telah menjelajah ke beberapa IPTA dan IPTS di seluruh Malaysia. Namun sambutan daripada pihak IPTA dan IPTS terhadap beliau sangatlah tidak memerasakan. Beliau juga telah dihalau daripada IPTA dan IPTS di seluruh Malaysia. Soalan saya kepada Yang Amat Berhormat PMX kesayangan, apakah inisiatif dan langkah yang akan diambil oleh Kerajaan Perpaduan untuk memberikan hak kebebasan dan peluang untuk mahasiswa yang ada di Malaysia untuk lebih bersuara? Sekian, terima kasih. Okey, Datuk Seri, silakan pengakhiran kita dari Ikhlas. Terima kasih. Sebab lepas ni saya diminta menghadap kepada Beli Mahang Mulia Janda Pertuan Agong di istana. Sebab tu saya tak boleh lanjutkan. Betul. Tapi kalau lambat saya beritahu, ampun tuanku, ini anak-anak saya kacau, jadi saya je terlambat. Baik. Akhir tadi tanya apa dari tingkatan 6 ya, apa yang saya lakukan sebagai aktivis muda. Ya, kita semasa muda tentu ada kekuatan, ada kelemahan, ada yang harus kita belajar. Jadi tak semestinya itu semua kita buat itu benar. Tapi saya seperti mana anak-anak lakukan dengan keyakinan. Anak muda ini ditandai oleh dengan apa? Idealism. Dia suka kepada yang baik, adil, dia benci kepada rasuah dan penyelewengan. Jadi cetusan semangat itu yang mendorong dia buat beberapa tindakan. Ya. Dan tentu kadang-kadang keras. Sebab itu ada orang anak muda. Dia cakap dia pemimpin muda, pemuda. Tetapi tak semestinya mencetuskan idealisme muda. Kadang-kadang orang umurnya muda, tapi pikiran macam orang tua. Umurnya muda, tetapi bersekongkol dengan perasuah. Umurnya muda, tetapi jadi penjilat dan pencacai kepada orang-orang yang membawa kerusakan. Sebab itu yang muda itu sandarannya di mana? Dalam Al-Quran. Nahnu nakhussu alaika naba'ahum bilhaq. Innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Allah sebut dalam Quran, akan aku ceritakan kisah yang sebenar bilhaq. Apa dia? Anak muda yang beriman, terasnya keyakinan, kepercayaan, maka Allah berikan mereka petunjuk. Apa dia? Yang dalam
intisari dia. Warabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard, hingga ayat akhir ayat. Yaitu terpahat dalam hati nurani mereka kekuatan keyakinan. Dia tidak takut dan gentar dengan tekanan lain, kerana dia percaya Allah yang menjadikan langit dan bumi. Sudah. Ini yang kita mau di kalangan anak muda. Kalau itu sikap, dia tak mudah diperalatkan. Kerana mana dia tahu yang benar yang palsu? Dengan membaca, dengan ilmu, dengan ada sandaran. Mana dia tahu untuk kebaikan? Kerana dia nilai yang baik. Ini orang yang rasuah bilion-bilion, jumpa, cium tangan lagi. Tipu kita hari-hari, jumpa, kita cium tangan lagi. Ini bukan manusia, ini baral. Ya. Sebab itu anak-anak harus faham. Apa saya nampak keras, ya saya keras. Kerana kita nak selamatkan negara ini, nak selamatkan keluarga. Guru Fadina di sekolah. Anak-anak curi pensel kawan. Ditegur oleh guru, jangan curi. Sudah besar, sudah jadi pembesar, curi harta rakyat beratus-ratus juta. Dan kita masih jumpa dia, cium tangan. Apa latihan apa? Nilai apa? Akhlak apa? Sebab itu saya kata, kalau mau jadi aktivis, dia mesti tercerna dari keyakinan, dari sistem nilai yang baik. Bila kita sebut negara madani ini, ya kemampanan, ya digital, ya food technology, food security, tetapi terasnya nilai dan akhlak. Apa arti pembangunan mercu tanda yang hebat, kekayaan berbilion-bilion, tapi kamu menindas pekerja? Apa arti? Ya. Pertumbuhan yang meyakinkan, tetapi tidak dijamin keselesaan bagi yang paling miskin. Tidak boleh. Pagi tadi umpamanya saya ada persidangan mengenai sistem percukaian negara. Ramai hadir. Saya mengatakan dia hasil mesti diperoleh. Tapi apa arti hasil yang tinggi tapi dibiar orang miskin terlantar? Ini yang saya sebutkan. Aktivisme itu dia diasak, ditekan dengan satu keyakinan, kepercayaan untuk kebaikan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita dan negara kita. Itu aktivisme. Dan menyandari ini semua apa dia? Atau yang dikata garis bawahi, terasnya apa dia? Dengan ilmu. Bagaimana umpamanya sebaik saja dia lulus universiti atau dia profesor, dia bercakap, ya ada yang benar yang tidak, kita kena nilai. Dia ahli agama, datang dengan serban dengan jubah, semua betul, tak kena nilai. Dia mungkin mewakili satu sosok parti, atau dia mungkin satu mazhab, atau satu faham. Kita sebab itu kena nilai. Jangan cepat sangat hukum orang. Jangan. Jadi aktivisme itu mesti dengan landasan yang benar, ya, dengan kefahaman. Sebab itu sebagai anak muda, jangan lupa, jangan cuai, mesti senantiasa manfaatkan perpustakaan, baca sebanyak mungkin. Ini kalau tidak umpamanya semua rebut nak jadi pembesar, nak jadi menteri. Baca tidak, bercakap lebih banyak, maki hamun, salah fakta, dan lepas begitu saja. Kadang-kadang boleh nilai. Ini parlimen. Zalim. Zalim di mana? Peruntukan tak cukup. Tak diberikan. Tak benar. Peruntukan lebih. Kemudian bila kita dah bagi fakta, apakah dia minta maaf? Tidak. Dia diam sebab dia tak boleh jawab. Sebab saya bagi angka. Dia pergi ke kampung, zalim. Tidak ada keikhlasan. Tapi tunggang agama. Ini sebab itu saya kata aktivisme itu suatu sifat dan kepribadian yang sangat baik
di kalangan anak muda. Anak muda yang tidak rasa terpanggil untuk berbuat sesuatu untuk menegakkan kebaikan, menegakkan ma'ruf, menolak yang kemungkaran. Itu bukan anak muda. Itu umur muda. Tapi badannya lesu dan lembab. Ya, jadi dia mesti ada semangat yang bawa. Baik. Dan ini kaitan dengan soalan yang tadi, yang sebab kebebasan, ikhlas tanya tadi ya. Ya. Satu kes saja di UiTM. Tetapi jawapan dari UiTM, saya tanya dari Menteri Pendidikan Tinggi, yang memberikan ruang. Datuk Seri Khalid Nordin berikan ruang. Tapi kena bagi tahulah. You nak langgar ke sini. Kena bagi tahulah pengarah dia, saya nak pakai dewan pada pukul 4 petang. Ya. Kalau dewan tidak pakai itu tidak, nak bagi maklum. Dia tak boleh langgar. Lah macam masuk rumah saya, demi kebebasan, saya nak bersyarah di rumah Anwar. Minta kebenaran dulu dong, tak bisa begitu. Itu saja minta. Tapi apakah saya pertahan kebebasan? Yes. Ya. Sebab itu baru-baru ini bila serang menyerang, Rafizi dia cabar. Okey, mari kita dialog. Mari kita bahas. Tak ada pula. Saya boleh bahas tapi dengan syarat. Syarat banyak-banyak. Ya. Asalkan jangan maki hamu, jangan fitnah. Itu cukuplah. Sebab itu, kalau saya tak ada masalah. Dalam politik, biar orang nilai, kita bahas. Orang kata, Madani ini melanggar prinsip Islam. Ada yang sebut di parlimen. Kita boleh bahas. Tapi, untuk menghukum sewenang-wenang tidak boleh. Umpamanya, baik. Kalau nak dibawa sama Giat Mara ke IKM, apa tak kira. Tapi sekali tahu orang itu bawa menghasut permusuhan antara kaum. Saya kan beritahu pengarah tak payah. Tak perlu. Apa nak jadikan anak-anak kita ni? Ya? Nak suruh orang Melayu benci kepada Cina, Cina benci kepada Melayu. Yang untung siapa? Kalau nak tanya bantu Melayu, saya setuju. Ini Giat Mara ni siapa? Melayu. Peruntukan untuk Mara lebih daripada dulu. Orang kata dulu, wah kami Melayu. Tapi peruntukan saya bagi lebih. Tapi dia kata saya bukan Melayu. Sebab itu saya kata nilai betul-betul. Peruntukan, kalau Anwar jadi Perdana Menteri, jaga. Sebab anak-anak nanti suruh pakai skirt semula. Ada yang percaya. Sudah. Yang anjurkan dulu pakaian. Yang Rusdi tahu. Yang anjurkan pakaian. Baju kurung. Kemudian tudung. Itu semasa saya jadi Menteri Pendidikan. Dulu. Sekarang dihukum. Saya nak suruh orang pakai skirt. Ya. Dan ada percaya. Sekarang dah 8 bulan. Tak pula saya suruh sesiapa pakai skirt. Tapi itulah yang saya katakan, fitnah itu bukan kebebasan. Baru-baru ini ada yang didakwa. Dia kata, Anwar tidak menghormati kebebasan. Mendakwa seorang tokoh pembangkang mahkamah. Kes apa? Maki Perdana Menteri. Hari-hari kena maki. Ada saya minta tindakan? Tidak. Kalau saya jalur guna mahkamah. Ikut jalur hukum. Tapi yang ambil tindakan, yang lapor siapa? Dewan Diraja Selangor. Bukan saya. Bila Dewan Diraja Selangor, kita lihat Dewan Diraja Pahang, itu hanya dengan pekanan Sultan. Lapor kepada polis. Baik. Kemudian, pemimpin parti itu pergi minta ampun. Tuanku Sultan jawab, belum selesai. Saya tak boleh terima orang menghina raja. Ini kebebasan. Tak. Sebab raja ini payung negara. Dia bukan orang politik. Dia jawab, dia serang saya boleh jawab di sini. Raja, tak ada. Bukan nak bagi raja dialog. Bukan kerja raja. Raja ini jadi payung dan ketua negara. Jadi sebab itu, perlembagaan melindungi raja-raja daripada jadi bahan serangan politik. Maka tindakan diambil untuk didakwa. Apa mereka kata? Ini Anwar Ibrahim yang salah. Yang lapor raja. Dewan Diraja. Yang tak puas hati raja. Lapor pada siapa? Polis. Yang ambil tindakan polis. Yang dakwa peguam negara. Yang salah Anwar Ibrahim. Tak apa. Baik. Semalam Sultan Perak pula bangkitkan. Dia marah parti berkenaan kerana menggunakan nama raja
untuk menyokong parti. Raja tak campur dalam urusan politik. Ini bukan kebebasan. Ini salah guna kebebasan. Melanggar prinsip perlembagaan. Menghina raja-raja tidak dibolehkan dalam perlembagaan. Dan saya nak tegaskan, selagi saya Perdana Menteri, saya tidak izinkan politik pecah belah, terutama menggunakan dan menghina raja-raja, kerana prinsip negara kita mesti dipertahankan. Baik. Lopez, Sarawak. Bagaimana potensi TVET seperti Mara dan Tesla? Ini yang saya sebut tadi. Bila bincang dengan tim Tesla, dia kata ada beberapa elemen training tambahan yang patut kita berikan. Jadi nanti Pengerusi Mara, Menteri Pendidikan, Menteri Pendidikan Tinggi akan teliti ini semua dengan mana-mana agensi supaya dapat memenuhi keperluan syarikat-syarikat berkenaan, supaya tidak ada mismatch di antara latihan dengan keperluan industri. Dan itu juga sebabnya mengapa saya minta beberapa industri terus bekerjasama dengan TVET yang ada. Aizat. Nak repair tandas lagi. Baru ni saya lulus RM300 untuk pejabat awam. RM100 untuk semua rakyat, jadi RM400. Yang pencen bagi RM200 lagi. Yang tak veteran tentera yang tak berpencen, saya bagi RM200, tambah RM100 jadi RM300. Pelan-pelan lah. InsyaAllah, kalau keadaan ekonomi kita lebih baik dan saya selesaikan perkara ini, noktah kemiskinan. Saya nak noktahkan kemiskinan Tegar tahun ini. Ada 130,000 keluarga paling miskin di negara ini. Miskin maknanya apa? Bukan tak ada RM10 sehari. Ya, yang tak ada susu nak beli untuk anak dia. Yang tak ada wang untuk beli uniform untuk anak-anak pergi ke sekolah. Dan saya tak mau rasa senang sebagai Perdana Menteri bila hal ini berlaku. Oleh demikian, saya kata, tahun ini semua kementerian, semua jabatan mesti bekerja selesaikan menoktahkan kemiskinan Tegar di Malaysia. Dan saya ingat ini rekod yang kita capai tahun ini, insya-Allah. Baik, itu dia. Terima kasih. Tambah lagi. Selesai, cukup. Selesai, cukup. Itulah masa yang kita ada setakat ini saja. Nampaknya kita terpaksa berada di sini kerana yang amat berhormat ada appointment seterusnya bersama dengan Sultan.